Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin wa syafi'il muznibin nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Yang dihormati Fadhil Tuan Imam, laku pengacara majlis, Urusi Alian Terkuasa Masjid Marak, muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Azza wa Jalla kerana kita dapat bersama dalam majlis ilmu di dalam siri pengajian kita kepada sebuah kitab. Nama dia Amradul Ummah, penyakit yang melanda umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Khususnya di zaman kita hari ini, alah kaujung, penyakit ni alah kaujung lagi banyak. Saya kira hak penyakit Covid, penyakit macam-macam. Penyakit yang kita akan bincang di sini nama dia dha'ful yaqin. Lemahnya keyakinan kita terhadap Allah Azza wa Jalla, ataupun lemah keyakinan kita terhadap pertolongan Allah. Bila kita lemah situ, bermakna yang lain-lain itu lemah belaka dah. Maka para jemaah sekalian, bila kita kata yakin, apa makna yakin? Nak jadi lemah tu kena yakin dulu. Lepas tu baru mari lemah. Kita tak mau nampak lemah dulu. Tak, biar kita letak yakin dulu. Kalau kata kita yakin, para ulama mengatakan al-i'tiqadul jazim. Yakin itu satu kepercayaan yang putus. Tidak kata kita syak, ragu-ragu, orang panggil betul ke tak betul, ya Allah ke tak. Itu dia panggil i'tiqadul jazim. As-sabit, yang sabit, yang jitu, al-mutabiqu lil waqi', yang bertepatan dengan waqi'. Kalau yakin tak tepat dengan waqi', orang tak panggil yakin lah gitu. Orang panggil tak tahu gapo. Nah, aku yakin. Yakin apa? Lah ni pukul 12 tengah hari. Mana agak? Orang telefon ke ambulans lalu. Kata dia ni tak boleh makan ubat ni. Yakin apa? Gelak lemak luar. Itu dia panggil tidak menepati waqi'. Dia nak jadi yakin ni benda tu sabit, tetap, maklumat yang jelas dan bertepatan dengan waqi', baru jadi yakin. Itu kaedah. Kalau tidak, tak jadi yakin. Maka lawan kepada yakin itu syak. Lawan kepada yakin itu ragu. Jadi bagi kita seorang umat Islam, keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Islam, keyakinan kita kepada pertolongan Allah mesti mantap. Kalau tidak, kita akan jadi orang lain. Tak jadi, bukan jika jadi orang tidak Islam. Kita orang beriman ni beriman, tapi darajat tu dia panggil down, dia akan turun. Sebab apa turun? Sebab kita percaya kepada benda lain lebih daripada kita percaya kepada agama kita. Sebab itulah hari ni kita tengok banyak penyakit yang berlaku. Hasil daripada lemah keyakinan ini, timbullah golongan sekular, timbullah golongan liberal, timbullah golongan yang bercelaru macam-macam, yang boleh mengatakan dia panggil wahdatul adyan. Agama ni serupa belaka. Sama ya agama Islam dengan agama lain, masing-masing nak ajak buat baik belaka. Kita orang Islam kata la, tidak. Innad dina indallah al-Islam. Agama yang diturunkan, yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla hanya agama Islam. Habis agama Yahudi, agama lain, zaman dia betul lah. Tapi mari zaman kita ini sudah tidak boleh pakai. Sebab tu Nabi kita telah menjadi khatamul anbiya wal mursalin, menjadi penutup kepada nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam duduk di tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang sahabat nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu, dia kata apa? Al-yaqinu al-imanu kulluhu. Yakin itulah iman seluruh tu, yakin. Kalau tidak, kita tak jadi.
Kata di seorang ulama lain, dia kata al-yaqinu minal iman bimanzilatir ruh minal jasad. Keyakinan dengan iman seperti ruh dengan jasad. Ruh tak boleh duduk tanpa jasad, kan? Jasad tak akan hidup tanpa ruh. Jadi bila ruh sudah berpisah dengan jasad, itu orang panggil orang mati, bukan orang hidup. Ruh hidup, tapi duduk di alam lain, bukan duduk di alam kita seperti yang kita pada hari ini. Suatu kisah ni banyak juga berlaku di zaman kita hari ini. Dia kata seorang pemuda, dia tengok Syekh jumpa di airport. Dia kata, Syekh, aku nak tanya mu. Kata, nak tanya apa? Silakan. Ingat kau nak belajar bab semaya ke bab apa? Saya orang musafir. Ni tanya bab musafir lah sepatutnya, kan? Dia tanya, aku nak tanya. Dia kata, nampaknya Allah ni, Tuhan kita ni zalim. Tengok, dia buya ayat berat lalu. Tuhan zalim. Parok lagu ni. Syekh kata, auzubillah minasyaitanir rajim. Mu ni kerasukkan syaitan ni. Pasal namanya Tuhan zalim ni. Dia kata, kenapa mu kata Allah zalim? Oh. Dia kata, mu ni buat ustaz, buat syekh di Masjid Haram Mekah ni, kalau bulan Ramadan setiap malam, Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Ya Allah, berilah pertolongan kepada umat Islam di Palestin, di Rohingya, di mana-mana yang kena tindas atas dunia ni. Tapi nampak macam Tuhan tak cara ya. Mana agak? Kalau kita rasa nak menapar tu ayah lagi tu tak? Tanya soalan lagu ni. Tapi Islam tidak ajar kita soalan jawab dengan penumbuk, tidak. Tu jawab orang gedebel lah gitu. Islam ajar kepada kita supaya jawab dengan ilmu, sama ada ilmu daripada Quran, ilmu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun qiyas yang sahih. Maka tak usah bertanya. Sampai begitu sekali pandanganmu kepada Allah, ya, dia kata dia kecewa dengan Allah, kenapa tidak tolong umat Islam yang ditindas? Syekh pun tanya dia, aina ta'mal? Mukhija mana lah ni? Dia pun sebut, jabat dia sekian. Baik, andai kata ada pejabat lain, duk bagi duit, bagi bonus, bagi macam-macam, bagi, mu rasa macam mana? Ikut dia lah pejabat dia. Mu tak terima tak apa. Layak dengan saya tak terima sebab saya kerja tempat lain. Saya kata, jumpa tali dia nanti. Kita main orang kapung, jumpa tali dia, sedap tarik tak? Saya kata, oh, kita hari ni, ya syabab, wahai pemuda, mu jangan sedih, jangan duka cita, belum sampai masa Allah Ta'ala tolong kita, sebab kita tidak betul-betul bekerja dengan Allah Azza wa Jalla untuk menolong agama Allah. Mu kerja tempat lain, mu nak suruh dapat bantuan. Waktu kamu minta pertolongan, tidak betul-betul minta dengan Allah. Waktu kita minta perjuangan, kita tidak betul-betul minta perjuangan, berjuang di atas jalan menegakkan agama Allah Azza wa Jalla. Habis nak suruh Tuhan dulu. Kita belum sampai masa, sebab Allah telah berjanji dalam Al-Quran, in tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Allah dia panggil, kalau bahasa kita kan, orang panggil cinta berbalas. In tansurullah. Kalau mu tolong agama Allah, kita betul-betul berjuang, Allah Ta'ala akan tolong kamu. Syekh bertanya dia, mu sedap sangat cakap ni, hari ni mu mai subuh ke tak lagi? Dia kata tak lagi. Quran ni sejak bila mu tak baca? Dia duduk memikir, tak boleh nak sebut tarikh. Maknanya lama benar dah tak baca Quran ni. Dia kata begitulah keadaannya. Bagaimana kamu kalau mengangkat tangan berdoa macam mana mengharapkan Allah Ta'ala tolong, sedangkan mulutmu jauh daripada Allah Azza wa Jalla. Banyak tuan-tuan, masyarakat kita sendiri, anak-anak orang Islam, satu pertubuhan yang saya tak saya sebut nama. Hari ni orang cerdik, dia main samen selalu, atau lemah kita. Samen pula tak main sikit-sikit, juta, tak kat pokok tabur lagi tuan. Dia kata Allah Ta'ala tidak adil. Hak sana ni Tuhan zalim. Hak ni peringkat kita ni di Malaysia, dia kata Allah Ta'ala ni tidak adil. Kenapa tidak adil? Dia kata macam mana orang dua beradik, laki-laki perempuan. Contohnya seorang itu mati, tinggal anak dua beradik. Abang, adik, kata. Ataupun kakak. Yang penting laki-laki seorang, perempuan seorang. Tiba-tiba
Kok laki-laki boleh 2, ayah dia tinggal 3 juta. Kalau dia ada mak dia ambil 1/8. Ataupun tak ada, tinggal 2 beradik ni, hak laki-laki ambil 2 juta, yang perempuan ambil 1 juta. Ada ke Tuhan macam tu? Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Dan banyak lagi contoh-contoh yang tuan-tuan dan puan-puan akan rasa cemas, kita akan takut, kita akan gerun. Sebab apa? Inilah di antara contoh kenapa manusia sudah lemah keyakinan dia terhadap agama sendiri. Yakin dia kepada agama sendiri. Maka Nabi SAW telah bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim daripada Al-Abbas, daripada diriwayat oleh bapa saudara dia, kata di Abbas, dia dengar Rasulullah SAW bersabda, tanda tuan-tuan, hadis ini sahih, Zaqa ta'mal iman man radhiya billahi rabba. Akan merasai kelazatan, kemanisan iman itu siapa yang betul-betul redha Allah Ta'ala sebagai Tuhan dia. Wabil islami dina, kita letak Islam itu sebagai agama kita. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah, Muhammad sebagai rasul. Hari ini kita, hakikat kita beragama. Alhamdulillah. Itu pun nasib baik, perlembagaan Malaysia, tuan-tuan kata Alhamdulillah. Perlembagaan Malaysia telah meletakkan orang yang lahir, anak hok baru lahir, baru tengah duduk kuar-kuar lagi, tak erti apa nak sebut apa, tapi setelah bapak dia, mak dia Islam, didaftarkan di pejabat JPN, pejabat pendaftaran negara, agama apa dia? Agama Islam. Kan? Sudah daftar, walaupun ada sebahagian hari ini tuntutan geng-geng liberal ni kata tak payah tulis agama dalam kad kenalan. Kita kalau tak tulis agama, lagi sukar nak buat kerja. Kenapa mu tak puasa? Saya tak mengaku Islam. Nak kata apa? Ni kita tengok kad kenalan dia, B ni. Kalau orang bukan Islam, dia tak guna B, dia guna anak. Dogo, anak, sekian-sekian. Nah, baru jadi tidak Islam. Kalau ada B, mana orang Islam? Artinya, itu di antara kelebihan. Kita terima kasihlah kepada pejuang kemerdekaan, Raja-Raja Melayu dulu, telah meletakkan Islam sebagai agama persekutuan untuk negara kita. Tapi, anak-anak orang Islam jadi rasa malu. Nak mengaku Islam, malu. Nak memperjuangkan undang-undang Islam supaya laksana atas dunia ni, malu. Kalau ada orang berjuang, pakak perli pula dah. Patutnya bila ada usaha nak naik tarafkan undang-undang syariat, patut kita sokong belakang. Pasal duk kira lah apa dia warna kita. Yang penting kita nak pelaksanaan undang-undang Islam itu di atas negara kita biar berjalan. Hari ini sampai mereka bila sebut Islam, tunduk kepala selalu malu. Duk kira tak standard Islam ni. Kok mana Islam tak? Kok orang putih baru standard. Pasal itulah arwah ayah saya ni, rahimahullah ta'ala, kalau ada di kalangan orang lama-lama kenal dia, dia suka berpantun. Dengar pantun dia. Dia kata mula-mula dia balik ke Malaysia lepas merdeka. Oh, ingat ke Malaysia ni sudah jadi negara Islam. Balik-balik, tengok-tengok, kok tak adanya orang putih, tapi anak hok nak jadi orang putih mungkin lebih kuat daripada orang putih lagi. Dia panggil anak didik penjajah. Maka dia buat pantun, dia kata harimau mati tinggal belang, orang putih lari tinggal perasaan. Orang putih tak ada, tapi anak Melayu berperasaan orang putih lebih kuat lagi. Betul ada seorang itu mati ayah dia di kampung, anak dia duduk luar negara. Mari-mari, orang kata, wakil ke tuan guru tu jadi imam. Anak dia sah dah tak kerti ya. Mari-mari tuan guru Melayu, tolong semayang, bapak saya meninggal dunia. Oh, ayah, mula ni kata, besok molek dia ni. Kecek Melayu punya orang putih. Tuan guru, jadi mana? Dia kata itu, dia panggil, orang putih lari tinggal perasaan, harimau mati tinggal belang, orang putih lari tinggal undang-undang. Kita sudah merdeka 63 tahun, tapi nak tukar daripada undang-undang penjajah, masih lagi tak dapat nak tukar, sebab yang menentang siapa? Anak-anak orang Islam jadi menentang pelaksanaan undang-undang Islam, sebab da'ful yakin, mereka sudah hilang keyakinan terhadap Quran kita sendiri.
Hei, nak buat undang-undang potong tangan. Oh, zalim undang-undang. Ayat dia. Orang zina kena sebab. Oh. Kalau berzina tua, kena rejam. Hei, undang-undang maknanya kita sudah hilang kepercayaan kita kepada Al-Hakimul Alim. Allah Ta'ala yang maha bijaksana, Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Kita hanya berani sebut nama Allah Ta'ala ketika sebut belajar tentang sifat Allah, tapi kita tidak berani mengatakan Allah Ta'ala maha bijaksana ketika nak melaksanakan undang-undang Allah. Punca mari daripada mana? Mari daripada kita sudah tidak ada lagi wabil islami dina. Kita hanya sebut Islam itu sebagai agama, tapi kita tidak berani mendeklarkan bahawa Islam ialah yang terbaik. Maka para jemaah sekalian, itu dia panggil dha'fu al-yaqin, hilang keyakinan kita terhadap agama kita sendiri. Sebab apa? Maka ia menyebabkan kalau kita tanya setengah-setengah orang hari ini, dia tidak yakin bahawa Islam akan dapat kembali menerajui dunia ini setelah kita tengok Islam lemah di sana sini. Kalau kita duduk tengok ke media, berita-berita dunia, Islam ni duduk dua persimpangan. Sama ada dia tonjol gambar IS, dia panggil apa dia ni, teroris. Dunia ni duduk mana? Duduk di puak-puak IS. Dia panggil IS. Yang duduk berani nak ngaku ISIS ke IS begitulah. Dua-dua tu boleh pakai belakang. Kalau tengok hak lemah pula, dia pergi ambil hak negara-negara Islam. Hak mundur, lemah, miskin, kotor, itu negara Islam. Kenapa kita tidak tonjolkan negara-negara Islam yang hebat, yang sudah ada pada kita? Dan ajaran Islam sendiri mementingkan kekuatan dan kebersihan. Tak jadi benda ni sebab apa para jemaah sekalian? Sebab kita tidak nampak bahawa kita itu satu kumpulan yang kuat. Kumpulan yang kuat. Maka kita kena letak bahawa keyakinan itu ada beberapa darjat. Kita belajar sikit ilmu yakin, kan? Yang pertama dia panggil al-yaqin. Ilmu tentang keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ilmu tentang kekuatan kita, dia panggil yang pertama ilmu yakin. Yang kedua ainul yakin. Yang ketiga hakul yakin. Belajar sikit. Jangan duk belajar hakikat makrifat tinggi-tinggi, lama-lama siapa tak semaya. Jangan. Ada juga pasal jenis, oi, dia kata hak puak-puak semaya tu puak syariat tu. Geng-geng kita hakikat ni tak semaya dah. Dia pakai niat ya. Jangan main. Tu ajaran sesat. Macam-macam. Jadi kita nak belajar ilmu kita ni, dia panggil ilmu yakin. Kita ni para jemaah sekalian, kita hari ni, kita yakin ke tidak yakin, kita percaya ke tidak dengan semua perkara yang disampaikan oleh Allah? Tentu kita kata na'am, kita beriman. Kita yakin, sepatutnya begitu. Kita yakin ke tidak dengan apa yang telah dicerita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara gaib, perkara-perkara yang kita tak pernah tengok, maka itu dia panggil ilmu yakin, iaitulah apabila kita dengar, kita terima maklumat daripada sumber yang kita yakin, daripada Allah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu dia panggil yakin. Kalau kata ainul yakin pula apa dia? Kita tengok depan mata kita benda tu. Orang kata malam dah tu. Kita pergi tengok luar, tak ada matahari dah. Itu dia panggil ainul yakin, makna kita sendiri tengok. Sebab apa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam walaupun hidup dunia, tapi bagi dia tentang akhirat itu ainul yakin. Sebab Allah bawa Nabi SAW pada malam Mi'raj, dia pergi tengok syurga. Dia pergi tengok neraka. Kita cuma dengar ya. Tapi dengar pun, Masya Allah tabarakallah, para sahabat radhiyallahu anhum, walaupun dia dengar, tapi oleh kerana keyakinan dia tinggi, Nabi tanya, siapa nak pergi perang? Semua pakat nak pergi belakang. Hak nak pergi tu mikir nak balik ke mikir tak balik? Tak mikir nak balik dah. Kalau balik tu rugi bagi dia. Sebab apa rugi? Sebab lambat lagi nak sampai ke syurga. Orang mati syahid, Nabi kata apa? Yughfaru lisyahid. Diberi keampunan kepada orang mati syahid dengan titisan darah yang pertama. Pergi nak mati. Kita ni duk mikir nak pergi ni hidup ke mati.
waktu Sayyidina Umar pergi ke Syam, Amwas, berlaku ta'un. Umar mesyuarat, nak pergi terus ke balik? Sahabat-sahabat yang semangat kata Umar, kita keluar daripada Madinah, nak mati syahid. Dah takut apa kau ta'un? Kau nak ke? Kau kita hari ni dah. Nak pergi masjid ke tak usah pergi masjid? Pasal apa? Dia mau kata ada Covid. Ramai lagi. Kalau lepas pada Covid buka, PKP buka masjid ni, ada lagi yang tak berani pergi masjid, takut kena Covid. Pergi masjid yang tak beraninya, pasal pagi dia ada. Allah tempat bagi benda-benda sombak ada. Tapi pergi masjid, jangan penjarakan, kena jaga. SOP di masjid. Keluar pada masjid tak ada SOP dah. Kita kata ini antara kepincangan. Memang kita kena berhati, berjaga-jaga kena ada. Jangan duk berani tak terkala dah. Tapi dia panggil ada orang ni yakin tak yakin. Maka para sahabat radhiyallahu anhum telah keyakinan dia tinggi, dia ada kira nak pergi mati. Mari kumpul yang lain pula, dia tu Sayyidina Umar. Kita mari nak mati dengan peperangan, bukan mati lawan ta'un. Habis balik. Umar pun duk mikir, ni sahabat nak balik, ni sahabat tak mau balik. Sehinggalah datang seorang sahabat lain, nama dia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Dia kata, ya Umar, indi fihi ilm. Aku ada ilmu tentang ta'un. Aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kamu duduk di negeri itu berlaku ta'un, jangan keluar. Kalau kamu duduk di luar, di sana ada ta'un, jangan pergi. Umar kata, alhamdulillah, Allah Ta'ala selamatkan kita dengan ilmu yang yakin bahawa Nabi telah berpesan, kalau ada ta'un, jangan pergi, ya Allah, kita balik. Sama masalah. Itu dia panggil, maknanya kita nak ilmu yakin, iaitulah ilmu yang kita dengar daripada sumber yang betul-betul diyakini. Ataupun dia panggil ainul yakin, orang yang sudah tengok benda, maka dia jadi ainul yakin. Satu lagi dia panggil hakul yakin, bila kita dah betul-betul rasa esok masuk dalam syurga, itu dia panggil hakul yakin. Baiklah para jemaah sekalian, duk main istilah keyakin ni tak jumpa sebab kenapa terjadinya, anda tuan-tuan, kenapa terjadinya lemah keyakinan. Anda, yang pertama, berpunca daripada dha'ful iman. Bila iman tu lemah, kesan dia yakin pun lemah juga. Iman tu lemah, maka yakin tu lemah. Sebab iman kita duduk di mana? Al-iman ma waqara fil qalb. Iman itu duduk dalam hati. Ulama Ahlus Sunnah, tuan-tuan kena tanda, kita ni berpegang dengan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulama Ahlus Sunnah kata, seorang itu tidak betul-betul menjadi orang yang beriman sehingga dia yakin, dia kata, dia bersaksi la ilaha illallah dengan lidah dia. Habis? Yang kedua, dia kena yakin dengan hati dia. Tasdik dengan hati. Tasdik dengan hati ni siapa dia tahu? Siapa dia tahu? Orang tasdik dengan hati. Kita pun tak boleh tahu. Kita sendiri tahu tak tahu. Nah, aku ni yakin ke tak yakin? Tak tahu yakin ke yakin, tengok. Kalau mari musuh depan, agaknya kita lari ke tak lari? Tak ada ke musuh tak. Dia ke Covid, tak pergi masjid dah. Tak apalah, waktu masjid kena lockdown dulu. Tengok, waktu masjid kena kurung, itu pun diambil daripada hadis ta'un tadi. Nabi kata kalau mau ada sini jangan keluar. Pasal tu dia panggil ada satu istilah PKP, PKPB, PKPD. D itu hak darurat dah, tak boleh pergi mana-mana. Nak keluar kapur tak boleh, orang kapur tak boleh masuk. Itu dia panggil, kita belajar juga dalam ilmu sunnah, kan? Ilmu sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka iman tu lemah mari daripada hasil daripada keyakinan lemah, berhasil daripada iman kita lemah. Sebab apa iman kita lemah? Tanda tuan-tuan. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala buat satu analisa bahawa iman kita ni yazidu wa yanqus. Dia naik, dia turun. Macam udara juga. Panas,
sejuk. Bila keiman kita naik, bila keiman kita mantap, apabila kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis Nabi kita bersabda, innal iman la yakhlaq fi jawfi ahdikum kama yakhlaqus thawb. Iman lemah, luntur, hati manusia ni kuatkan iman di dalam dada kamu. Tak usah kau baju. Mikropo boleh habis bateri lemah iman juga dia. Kata apa dah. Tanda lemah tu. Nak ceritanya bahawa pasang suruh. Ada bateri, jalan. Ada bateri, lemah. Jadi bilakah bateri kita kuat? Tanda tuan-tuan, di antara kekuatan bateri kita ni bila? Iaitulah apabila kita mendekatkan diri kepada Allah. Kata Nabi SAW, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, وَلَا يَزَالُ الْعَبْدِ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Kita jangan berpada dengan buat kerja ibadat yang fardu saja. Kita kena memperbanyakkan ibadat sunat. Kena banyak ibadat sunat. Sekarang ni ibadat sunat kita banyak ke sikit? Nak kata sikit pun banyak. Nak kata banyak takut sikit. Kita test. Saya panggil. Sekarang ni semua benda kena test belaka. Nak masuk masjid kena tembok dahi. Pasal apa? Mana ada tembok-tembok dahi ni zaman dulu? Maknanya nak tengok panas rendah. Kita nak tahu kita ni kurang tak kurang dari sebab sunnah. Kita cuba tengok amalan kita setara mana. Saya alhamdulillah setiap hari solat berjamaah. Sunat qabliyah, ba'diyah tak tinggal. Mantap dah tu. Kita tanya pula sunat duha, alhamdulillah tak miss walaupun 2 rakaat. Kita bersama kita ni kita tak minta banyak tuan-tuan. Ada alhamdulillah. Yang bimbangnya takut tak ada. Itu yang salah. Tidak ada tidak boleh. Ada alhamdulillah. Solat witir alhamdulillah ada. Berapa rakaat? Bisik sela-sela 3. Banyak dah tu. Ada juga orang mari tanya soalan. Dia kata ustaz saya tak mampu 3. Berapa awak boleh? 1 rakaat. Kata baik pada hak tak ada langsung. Tapi janganlah sampai mereka OKU sangat kita dengan Tuhan. Nak bangun 3 rakaat pun tak boleh. Tuan-tuan tahu solat sunat ni boleh tak boleh kita solat sambil duduk? Boleh. Tapi ingat, hak solat sambil duduk orang yang mampu dia boleh setengah pahala. Kalau orang tua tak larat solat sambil duduk, dia boleh pahala penuh. Tu ya ramai orang pergi umrah, dia duk main dengan skota hak sewa atas. Oh sedap dia tu. Kita umrah hari-hari, mungkin naik skota pelik apa, piung pusing bila-bila main. Tak bila-bila selfie. Kata apa? Oh, dia balik-balik. Ada orang maklum saya, dia kata, ustaz, ramai tu hak naik motor masa tawaf. Apa ceramah. Kata tuan-tuan, apa dia sehat naik motor, dia boleh setengah pahala ya tawaf. Esok dia pergi tawaf 2 kali. Jok orang kita ni. Dia kata ustaz kata boleh setengah tadi, kita tai 2 kali, cukup sah. Ceramah pula kita. Siapa-siapa sewa motor untuk tawaf sekali, dia tawaf 2 kali kena pergi bayar pula. Sudah baru puncak. Main dengan ustaz tak lepas dia. Dia sewa sekali, dia tawaf 2 kali. Mana boleh? Oh, dia kata tak letih motor, tak ada minyak. Kita kena tahu masa tu, masa sewa tu. Kita ada tempoh kan? Sewa 1 jam, sewa 2 jam, ni sewa sekali naik 2 kali. Sama juga kita hari ni. Bagi orang yang uzur, boleh je duduk. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membenarkan kita solat sunat di atas kenderaan bagi orang musafir. Tuan-tuan ni selalu musafir. Biasa musafir naik bah ke naik kereta.
Ada naik kereta, ada naik bas, ada naik kereta api. Berapa rakaat kita solat sunat atas bas? Jangan jawab lah kalau takut riak ke. Tengah orang ni, ustaz kami tak jawab, takut riak. Anak kata kalau takut riak jangan jawab. Ya saya bimbangnya takut tak ada. Kat mana sah? Takut riak ke takut tak ada? Takut tak ada? Jangan jawab. Mungkin memang tak ada, nak jawab ke mana? Tidak menjadi adab. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila dia musafir, dia solat sunat atas unta dia. Yumi'u imaan, dia tunduk rokok, sujud, semua isyarat. Boleh dibenarkan. Boleh je. Kita nak naik bas contoh malam nak kita tengok anak di Kuala Lumpur, ambil ais maya siap-siap, naik atas bas, lambat lagi jendela tidur, Allahu akbar, maya tahajud. Pas Kuala Lumpur. Biar wis jarah kat kita hidup ni. Nak tidur tak jendela kau duk mengepek kau orang. Nah, lambat bas berhenti pak makan. Siapa nak makan dia, maya tak ada. Tuan-tuan masuk masjid, qabliyah, ba'diyah. Mari pada hari-hari tertentu kita boleh mampu puasa sunat. Inilah yang dikatakan oleh para ulama yang membezakan di antara kita sama-sama ahli ibadat, iaitulah amalan sunat. Sama-sama ahli ibadat, yang membezakan kita dengan dia, apa dia? Amalan sunat. Baik, maknanya kita nak recharge, nak menguatkan bateri kita tu dengan apa? Dengan kita zikir pada Allah Azza wa Jalla. Ni, zikir yang saya bagi ni, berapa kali ijazah dah ni? Dah. Setengah orang kata ustaz 3 kali dah boleh ketah ni. Kata-kata apa 4 kali pun. Tapi baca ke tak? Soalannya sudah dibaca atau tidak? Boleh belakang ketah ni. Dibagi dia boleh semua. Kita nak ijazah malam ni, jangan we tinggal sampai mati, insya-Allah. Atau orang kata, ada orang besar, ustaz kena baca juga 2-3 hari. Kalau tidak duduk dalam poket terpaksa dah dia. Klik taruh dalam mari, tak buka-buka dah. Hanya kita. Baik. Zikir pagi petang. Zikir selepas solat. Zikir waktu kita berpergerakan, naik kereta, nak makan, duduk dengan isteri, semua ada bacaan belakang. Nah, ini semua menunjukkan bahawa lidah kita ni mengikut dalam kaedah kata man habba syai'an aktsara min zikrihi. Siapa dia sayang kepada satu benda, dia banyak sebut benda tu. Macam mana kita nak tunjuk hati kita ni teringat kepada Allah Azza wa Jalla dengan kita memperbanyakkan zikir kepada Allah. Duk dia agak subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kata sekali. Ingat belakang dah zikir tu. Betul tak? Kalau tak ingatnya berapa? Kalau tak ingatnya. Nak berzikir ya tak ingat. Apa tak ingat? Dia panggil frekuensi tak kuat. Gelombang tidak kuat. Pasal apa tak kuat? Sebab tidak menjadi kebiasaan kita pagi petang siang malam zikir, maka lidah kita terlupa nak berzikir. Jadi mulai sekarang para jemaah sekalian, kita gilapkan iman kita dengan apa? Supaya naik iman dengan kita zikir. Bila kita buat benda baik, iman tu naik. Bila terjebak dengan maksiat, iman tu down. Bukan sekat down, setengah daripada jenis maksiat, iman tu dicabut. Dalam hadis yang sahih Nabi kata, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Auzubillah. Tidak berzina seorang yang berzina dalam keadaan dia betul-betul beriman. Tidak mencuri, tidak minum arak, ada beberapa kategori dosa besar yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau orang itu buat, bermakna iman dia tercabut dalam kepala dia, bukan usul iman. Masih ada lagi dia tidak kafir, tapi dia telah melakukan dosa besar yang menyebabkan imannya jadi lemah. Baik. Sebab yang kedua, hilang keyakinan yang kedua, sebab kita jahil. Kasar tu ustaz jahil. Tukar. Kita tidak tahu. Tidak tahu dengan sunnatullahi fil kaun. Perjalanan susun atur yang Allah Ta'ala letak di alam alam ini. Alam ini Tuhan buat ada. Dia panggil sunnatut tadafu'. Sunat perlawanan. Bila berlawan, kita nampak siapa kuat. Siapa tak kuat. Tuan-tuan kena yakin. Islam ini telah pun memerintah dunia. Andalusia, dia memerintah selama 800 tahun. Bukannya sikit. Kan? Baru je jatuh ya. Turki, di Istanbul. Kita sudah memerintah besar di situ. Sehinggalah masjid, apa dia baru jadi masjid semula baru ni?
Hagia Sophia. Tukar jadi gereja. Bukan salah masjid. Salah orang di sekitar masjid yang tidak menjaganya dengan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil sunnatut tadabbur. Al-Islam dairatun, sekali kita di atas, sekali kita di bawah. Bila kita kuat, naik. Ini dia panggil sunnatut tadabbur. Bila mari penyakit corona COVID-19. Covid mari, Covid ni kuat ke tak kuat? Siapa dia boleh jawab, kita bagi hadiah. Siap dah hadiah banyak lah ni. Covid ni kuat ke tak kuat? Tak kuat. Oh, dia takut lagi masjid tu. Siapa dia kata Covid ni kuat? Kuat ke tak kuat? Tak kuat. Siapa tak kuat? Tak aja tengok pun dia. Yalah juga. Siapa kata kuat Covid? Bagi hadiah dah ni. Covid ni kuat tak kuat? Dia mampu tutup segala tempat maksiat atas dunia ni. Kuat ke tak kuat dia? Pilih arak tutup. Hebat dia. Tempat-tempat pelacuran tutup. Sebab apa? Sebab Covid. Kita ni derah takbir saja ni. Nak tutup sebuah kedai judi pun tak boleh. Nak tutup kelab malam tak boleh. Mari Covid, down habis segala tempat-tempat maksiat. Itu sebab dia kata Covid ni kuat. Sebab apa kuat? Dia boleh tutup tempat maksiat yang tak mampu kita tutup. Ada orang bisik, masjid tutup juga sebab apa? Kuat juga Covid ni, pakai masjid tutup juga. Sebab apa dia tutup masjid? Anda tuan-tuan, sebab kita tidak kuat. Sepatutnya tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita kuat, kita boleh engkar mungkar, kita boleh tutup tempat pelacuran, kita boleh tutup tempat judi, tempat maksiat, tak payah Covid mari. Ni dah kita kerja tak kuat. Dok agak ke pencegah maksiat 2-3 langkah ya pergi. Berambak situ, berambak sini. Bolehlah tangkap seorang dua. Tangkap tu hak pinggir-pinggirnya tu. Hak besar-besar tu. Hak betul-betul kelak judi sebutir bukit atas dunia ni. Terbesar di negara kita ni. Boleh tutup. Boleh masuk. Tempat-tempat orang minum arak. Kata pindah botol arak. Itu masuk utama negara. Dia panggil airport. Situlah tempat orang duk minum, duk jual botol arak. Malu kita. Bila Covid mari tutup habis. Ini dia panggil sunnatut tadabbur. Mu tak mampu manusia, aku hantar mari bencana ni, boleh tutup tempat maksiat. Ini semua Allah Ta'ala nak menguji kita bahawa mu kena naik balik. Jangan ditakut, maka kita menyebabkan kita hilang keyakinan. Sebab apa? Kita tidak tahu kekuatan yang Allah Ta'ala telah tunjukkan kepada Islam itu sendiri. Apabila kita kuat, yang lain itu lemah. Yang ketiga, tanda. Sebab-sebab hilang keyakinan, sebab manusia ini sudah jauh daripada Al-Quranul Karim. Mana boleh Ustaz? Tak ada rumah orang Islam yang tak ada Quran. Betul ke tidak? Kalau tak ada hak lain pun, surah Yasin ada. Sebab apa saya yakin surah Yasin ada? Sebab apa? Sebab kalau kita pergi majlis kahwin hari ni, dapat plastik, dalam itu ada apa? Surah Yasin. Jadi ada lah di rumah nyuak kelik. Kalau dia tak beli pun beri ada. Nah, tapi kalau dia tak tinggal di surah, kalau tinggal surah tak jumpa juga. Ada satu kes, ni orang cerita sungguh ni. Ada berlaku kematian. Bila mati, biasalah masyarakat kita ni pergi nak tunggu mayat-mayat tu baca Quran pada duduk buah kan. Jadi minta mana Quran? Minta dengan tuan rumah. Tuan rumah laki-laki ni mula berubah muka. Ada. Ditanya bini dia. Bini dia bisi. Mana ada rumah kita Quran? Ada. Derah tu laki jawab. Nak suara dengar ni. Ada Quran. Pak sudah tak tubik Quran. Nak ada guna bagi tak ada. Quran pun tidak ada. Macam mana dia nak ada keyakinan terhadap Al-Quranul Karim. Maka sumber apabila Quran itu tidak diamalkan, tidak dibaca, tidak ditadabbur, kalau setakat baca saja, kita boleh pahala baca. Tetapi Al-Quran itu selepas daripada kita baca, yang darjat ia tinggi, kita mesti tadabbur Al-Quran. Memahami apa Tuhan kata kepada kita, barulah naik darjat. Kalau tidak, tak naik darjat kita. Maka para jemaah sekalian, apabila manusia ini jauh daripada petunjuk Al-Quran, jauh itu macam mana,
kita bila kita tidak beraman dengan Al-Quran ataupun kita tidak paham Quran. Dia kata, Ustaz, Alhamdulillah, saya dulu tak baca apa Quran. Habis, bila lepas pada dapat kesedaran ni, kita mula baca Quran, ikut kelas Quran yang Ustaz buat di masjid ni, Tok Imam buat, kita mari. Alhamdulillah, itu satu nikmat. Anak ni banyak jaga orang tua-tua. Kalau sebutlah mana, mungkin dia mau tahulah mana tak. Kok mari tu kok bergonjek dah berjalan. Dia kata, Ustaz, ada aja teh kau baca Fatihah. Ya Allah, kok dia baca Fatihah kak? Oh, nah kalau kita kira dengan SOP kak, memang tak lepas lah sebagai seorang Islam yang betul-betul lahir di atas rumah Islam. Kalau dia mu'alaf, betul dah baca tu. Gitu yang kita boleh raya. Kalau dia mu'alaf, na'am. Tapi sebagai orang yang lahir di atas rumah orang Islam, dia pun pada ibu pada orang Islam, tidak menasabah baca Fatihah sampai begitu tak kena. Tapi itu sudah jadi. Maka pelik apa kalau manusia hilang keyakinan sebab sumber vitamin kita tidak digunakan. Al-Quran itu sudah jauh daripada kita, maka kita akan jauh. Baik. Tak kala tahu penyakit saja, tak ada obat, maka kita berpindah kepada apakah wasail. Bagaimana cara untuk kita nak naikkan darjat keyakinan umat ini kepada agama dia. Anda tuan-tuan. Yang pertama, kita kena ingat bahawa agama yang kita anuti ini mari daripada Allah Azza wa Jalla. Yang berkuasa atas dunia ini siapa? Allah. Qulillahumma malikal mulk. Allah Ta'ala dia beri kerajaan kuasa pada siapa dia nak. Dia boleh cabut kuasa daripada siapa dia nak. Dia boleh jadi orang kaya miskin, orang miskin jadi kaya. Berlaku ke tidak? Orang apa ni rendah jadi tinggi, orang tinggi jadi rendah. Kedudukan. Itu kuasa Allah Azza wa Jalla, maka kita kena letak. Pada itulah bila sahabat-sahabat Nabi dihentam kuat, Allah Ta'ala turun dalam surah Ali Imran ayat 139. Allah kata apa? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ini dia panggil janji bersyarat. Mu jangan duka cita. Kamu jangan rasa hina. Kamulah orang yang punya kedudukan tertinggi dengan syarat in kuntum mu'minin, kalau betul-betul kamu beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Saya beriman, ingat rukun iman yang 6. Kita kata alhamdulillah itu ingat rukun, tapi dari sudut penghayatan kita mantap ke tidak? Mampu ke tidak kita nak menghayati itu di antara. Maka kita pergi kepada bila kita tahu yakin bahawa agama kita ini mari daripada Allah Azza wa Jalla, cuma tadilah kita kena faham tentang sunnatullah. Allah Ta'ala beri sunnatul tadafu', lawan kuat kita akan menang. Tak lawan kita kalah. Kuat iman kita akan naik taraf. Maka di antara wasail, cara-cara yang kita nak menguatkan keyakinan kita, iaitulah kita kena qira'atut tarikh, kita kena baca sejarah umat ini. Orang yang pertama, Rasul yang pertama selepas Nabi Adam, siapa dia? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam. Nuh, berapa lama dia punya dakwah? 950 tahun. Patut pengikut dia berapa juta agak-agak. Tak. Tapi berapa puluh orang yang ikut Nabi Nuh alaihissalam. Lama-lama Nuh akan menang. Tapi contoh keyakinan Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh ni terkenal dengan seorang dia panggil Najjar. Najjar tu tukar kayu. Maka biasanya Allah Ta'ala dia beri mukjizat kepada nabi-nabi ini mengikut keadaan masyarakat setempat. Nabi Nuh ni kerja orang kapur dia tukar kayu. Dia pun Najjar juga tukar kayu. Maka Allah perintah dia, Nuh, mungkin buat perahu Nuh atas tengah darat. Ada kata atas bukit. Kalau kita memikir juga tak, nak buat atas bukit, pas nak tolak wan tu malah sungai ni jauh. Tapi Nabi Nuh menunjukkan keyakinan dia buat bahtera atas darat. Akhir kali mati pok dia. Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia berlawan dengan kaum dia. Kaum dia ni penyembah berhala. Akhir sekali Nabi Ibrahim
telah digezekkan untuk dicampur ke dalam api. Api besar. Nak pergi dekat tak boleh. Pasal kena buat lastik, buat bidah. Nak campur Nabi Ibrahim dalam api. Ibrahim kata apa? Ibrahim kata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tu ya dia jawab. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah Ta'ala lah yang menjaga aku. Habis. Orang campur dalam api, Allah Ta'ala perintah pada api. Ya narukuni bardan, api menjadi sejuk. Wasalaman dan selamat. Kata ulama tafsir, kalau Tuhan kata sejuk saja, Ibrahim mati juga. Mati dengan apa? Mati dengan sejuk dalam api. Pelik ke tidak? Lagi pelik. Mana mati? Mati kesejukan dalam api. Ajaib. Tapi itulah keyakinan Nabi Ibrahim AS. Nabi Musa. Lagi berat tuan-tuan. Lawan dengan Fir'aun. Fir'aun siap dengan alat-alat senjata. Nabi Musa bawa tongkat. Jadi kerja ke tak? Kalau kita mikir tak jadi kerja Nabi Musa ni. Dia main bawa tongkat lagi ni. Tapi itulah dia panggil keyakinan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Bila Nabi Musa dikepung oleh Fir'aun, sahabat-sahabat dia kata, Ya Musa, falamma tara al-jam'an. Fir'aun belakang, laut depan. Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Musa kena igak dah kita. Agak-agak Nabi Musa buat gapo tepi laut. Kimari garu kepala. Nak berenang laut. Kalau sungai kita nak cari pelampung ramai belakang tu. Tapi Nabi Musa dengan penuh keyakinan dia telah memberi jawapan kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak. Kita tak akan ditangkap oleh Fir'aun hari ini. Aku ada Tuhan. Masya-Allah taala. Ini semua kisah-kisah cerita-cerita yang dibawa oleh Allah Taala dalam Al-Quran Karim. Dia panggil tasliyatan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala nak menenangkan hati Nabi bahawa walaupun kamu ditindas, kamu dihina, kamu dipukul, kamu dikhianat, jangan bimbang. Satu hari mereka semua Quraisy ni akan tunduk di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya pada tahun yang ke-8 bila Nabi kita ambil Mekah, habis orang kafir tunduk belaka. Dalam kitab sirah Nabi tanya dia, apa yang kamu sangka aku nak buat kamu? Boleh tunjuk seorang-seorang muka ni. Dia ni lah kata aku dulu ni. Hak ni lah perli aku ni. Hak ni lah nganyi aku dulu. Tapi kita kena ingatlah hak besar-besar mati habis dah. Mati mana? Mati dalam peperangan Badar. Abu Jahal. Kepala-kepala pengak Quraisy sudah mati. Ni enggak hak kecil-kecil. Nabi kata, apa yang kamu sangka aku nak buat kamu? Dia kata, akhun karim, ibnu akhin karim. Ai mula puji dah. Anak yang mulia, keturunan yang mulia. Masa Nabi kita, masa dia tak jatuh lagi kerajaan dia, kerajaan Quraisy ni, dia kata apa Nabi? Ibnu Abi Kabsyah. Anak kepala kambing, nyuruh jadi Nabi. Allah. Ini dia panggil sunnatul hayah. Perjalanan manusia itu akan bertukar-tukar. Maka itulah suasana yang kita kena belajar. Mana qira'atut tarikh, kita kena baca sejarah umat yang terdahulu. Baik para jemaah sekalian. Yang kedua, sebab yang kedua untuk pulih balik keyakinan, at-tazkiru bi wa'dillah, kita sentiasa memperingatkan manusia dengan janji Allah Azza wa Jalla. Allah janji apa? Inna lanansuru rusulana, kami akan tolong rasul-rasul kami. Semua rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam apabila sampai ke kemuncak perlawanan, dia akan menang. Tapi belum hak sikit-sikit odok main campak perut lembu atas kepala, kena perli, itu Allah Taala biar lawan tu. Tapi kalau sampai peringkat kemuncak, dia akan menang. Tengok ashabul ukhdud, pengikut Nabi Musa alaihissalam. Lepas pada Nabi Musa lawan dengan Fir'aun, dia campak tongkat dia jadi ular. Ular dia tu pergi seduk semua ahli tali, ahli sihir. Ahli sihir ni dia tahu ilmu sihir tak boleh makan gu. Macam mana tongkat Nabi Musa serung ambil tali capot tepi. Ularmu tak ada apa. Ketika itu para jemaah sekalian, ahli sihir semuanya sujud. Qalu amanna bi rabbi Musa wa Harun. Kami telah beriman dengan Tuhan Musa dengan Harun. Tanya Fir'aun. Fir'aun kata, rupanya senyap-senyap membelajar sihir dengan Musa. Rupanya Musa ni tok gurumu. Dia hanya orang panggil, kalau sudah mata hati tertutup, patutnya ketika itulah dia sedar, oh, Musa ni bukan sihir rupanya.
Kalau tidak tahu ahli sihir sanggup apa? Sanggup beriman. Ringkas cerita, Fir'aun kata, tarik balik. Kalau tidak, aku jatuhkan hukuman kepada kamu, la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Aku akan potong tangan, potong kaki silang. Mana kaki tangan kanan, kaki kiri. Apa jadi dengan ahli sihir? Pagi tadi kape lagi tu. Sebelum bertemu Nabi Musa, sebelum campur tali, dia lagi mesyuarat tertutup dengan bos Fir'aun. Dia tanya ke, mau nak pergi apa aku Fir'aun kalau aku benar? Fir'aun kata, tak ada jawatan. Innakum laminal muqarrabin. Mu orang apa aku? Mu nak apa boleh berlaku? Tak lagi pagi tu. Sekali tali dia kena telah ke Nabi ulah tukar Nabi Musa. Amanna bi Rabbi Musa wa Harun abira. Kata apa? Dalam surah Al-A'raf, qalu amanna bi Rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Itu ayat dia. Al-A'raf ayat 121, 122. Amanna bi Rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Fir'aun terkejut. Fir'aun kata, mu tak lari balik, aku potong tangan. Agak-agaknya lari balik ke pok ni. Tak. Kata dia ahli Fir'aun, qalu la dairah, inna ila rabbina munqalibun. Masya Allah, tabarakallah. Itulah iman bila sudah masuk dalam hati, dia tak akan goyah. Buatlah Fir'aun faqdi ma anta qadid. Mu nak jatuh hukum, jatuhlah Fir'aun, aku tak peduli. Subhanallah. Berapa minit agak-agak jarak di antara perjumpaan pagi tadi, nak minta projek, dengan tengah harinya telah menjadi orang yang beriman. Berapa lama? Sikit. Itu dia panggil, dia sudah tengok ainul yaqin, dia sudah yakin tengok kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa AS, sehingga mereka iman itu bila masuk dalam hati, tak goyah. Panjang lagi cerita ni kalau nak dengar. Nak dengar lagi ke tak sirah? Nak lagi? Cerita Ashabul Ukhdud. Ingat. Qutila Ashabul Ukhdud. Satu masa, seorang raja, dia ni ada ahli sihir. Ahli sihir dia ni kira bisa benar lah. Ahli sihir ni tua. Dia kata, tuanku saya ni tua dah, minta cari pelapis orang. Nak cari pelapis. Cari-cari seorang budak hak bijak, panggil dia. Mu pergi belajar sihir. Biasiswa kerajaan tanggung. Oh, jangan main. Biasiswa ni. Budak ni takdir Allah SWT. Ada setengah ahli sejarah kata nama dia Wadda. Budak hak ahli sihir. Hak pergi belajar sihir. Takdir Allah SWT, dia lalu tok guru sihir dia ahli sana. Tengah jalan dia jumpa dengan tok guru lain duk mengajar kitab. Tak Taurah ke kitab Injil gitu. Dia kata sedap juga dia ni mengajar. Berhenti sini tu. Berhenti dengar. Dia kata molek agama dia ni. Main sihir berapa dia benda. Sudah dia ngaji sini, dia pergi pak tukar sihir. Ahli sihir kata, mu ni lambat mari kono ni. Oh, dia kata minta maaf lah bos. Mak saya suruh macam-macam. Ahli lembau, ahli hutan kau cari alasan. Terima alasan. Lama duk main belajar dengan tok guru, belajar dengan sihir. Allah Ta'ala nak uji dia, tengok dia hebat. Apa jadi? Ada binatang besar duk tengah jalan. Orang nak lalu tak boleh. Dia kata, hari ni aku nak test. Ahli sihir bijak ke? Tok guru bijak. Dia pun ambil batu. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, kalau benar apa yang diajar oleh tuan guru ni, reboh ke binatang besar ni. Dia pun lontar, bismillah. Lepok kena, reboh binatang tu mati. Oh, dia kata bisa dah lah dia ni. Raja dengar, dia kata bisa benar dah dia ni. Nah, ilmu sihir dia naik tarah dah ni. Atau ada orang buta pula mari, macam-macam cerita. Si buta ni akhirnya, dia tanya, ni buta, nak celek ke? Nak? Aku berdoa pada Allah Ta'ala. Dia celek. Celek mata si buta. Si buta ni orang rapat raja. Di dalam istana dia kata, siapa dia? Bomomu. Budak tu. Oh, dia kata bijak dah sihir dia ni. Tak. Ahli sihir dia ni ada tok guru lain pula ni. Cerita panjang. Akhir kali dia kena tangkap. Budak ni kena tangkap. Raja suruh bunuh dia. Mula-mula askar awak naik atas bukit. Apa atas bukit, dia baca doa. Belajar doa ni. Doa membela diri daripada musuh. Kata, Allahumma kfina, Allahumma kfinihim,
bima syi'ta. Manakala ada orang nak ngenak kita kata Allahumma kfinihim bima syi'ta, ya Allah jaga aku daripada penjahat ni dengan kehendak-Mu ya Allah. Bila dia baca ni, bukit bergonja, pengawal jatuh bergudung habis, dia relax turun nyok jumpa raja pula esok. Jumpa pula. Bijak sungguh mu ni. Tak pakai sames tak ni. Buah atas kapal, pergi lepas tengah laut. Kapal tengah laut. Pengawal tanya, mu nak taubat ke tak? Ada. Bismillahumma kfinihim bima syi'ta. Dia baca, laut bergelora, kapal terbalik, mati habis. Dia klik. Kata tuanku, kalau nak bunuh saya, tak salah. Atas bukit tak jadi, dalam laut tak jadi, bakar api tak jadi. Satu je boleh dia kata. Apa dia? Mu panggil semua rakyat negeri ni berkumpul satu padang. Membuat aku duduk tempat tinggi. Lepas tu semua orang boleh dengar. Mu baca anuhmu tu Bismillahirrabbilghulam, dengan nama Allah Tuhan budak ni mu panuh. Kajanya terupa nak marah doa ni. Dia tak ingat Rabbil Ghulam tu bukan dia. Dia mengaku Tuhan. Tak jadi. Bila dia kata Bismillahirrabbil Ghulam, dia panuh kena sini. Bila kena, ayat tadi dengar, kena tu dengan sebab apa? Sebab Rabbil Ghulam. Dengan Tuhan budak ini, habis satu negeri kata, amanna bi Rabbil Ghulam, kami beriman dengan Tuhan budak ni. Raja kata bengok dah lah. Bijak sungguh dia ni. Mati dah dianya. Panjang lagi cerita, kita rengkah-rengkah lah. Kalau tuan-tuan nak tengok dalam tafsir surah Al-Buruj, yang telah saya tafsirkan cerita panjang di sini. Maka ketika itu raja kali parit, nyala api, siapa dia? Aman Nabi Rabbil Ghulam, tak tarik balik, campur. Seorang, habis masuk dalam api belakang. Maknanya tengok, berapa masa, tempoh yang singkat, iman telah kepercayaan masuk dalam hati, dia tak akan goyah. Tapi kita hari ni kenapa jadi goyah macam ni? Tadi sebab tadi lah. Kita baca Quran pun tak faham. Kita pergi, keyakinan kita kepada agama akhirnya luntur dengan sebab bercelaru minda kita dengan pahaman-pahaman kaut-kaut yang masuk ni, dengan liberalnya, dengan macam ni, maka jadilah kita. Baik. Yang ketiga, tanda. Sebab yang ketiga nak menguatkan keyakinan, at-tarbiyatu 'ala sabri, kita kena didik masyarakat kita ni dengan sabar. Sabar. Berapa tahun nak sabar? Berapa kali? Macam-macam. Nabi Nuh 950 tahun. Bukannya sekejap. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah 13 tahun penuh dengan penghinaan. Nabi kita pergi Madinah, alhamdulillah barulah dapat tempat. Itu pun Nabi tak langgar balik terus. 8 tahun kemudian barulah Nabi kita inna fatahna laka fatham mubina iza jaa nasrullahi wal fath, baru Nabi kita ambil Mekah. Mana perjuangan tu lama. Tuan-tuan jangan duk mikir kita ni kalau lama kat bila kita nak tengok kemenangan. Kalau kita berjuang kerana nak tegak Islam, insya-Allah semua kita boleh pahala, sama ada kita mati dengan kemenangan ataupun kita mati hanya mendapat pahala perjuangan. Jangan bimbang. Yang keempat, iaitulah kita kena ikut petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menanam keyakinan kepada para sahabat dia. Ketika Ammar dengan keluarga Yasir, toke dia ambil, dia letak tengah panah. Tengah panah. Oh, kelihatan kata panah ceceh. Atas pasir panah, ambil batu panah, tak ada. Nabi lalu, Nabi nak buat batu, tak boleh, tak kuat. Kekuatan kita belum ada. Nabi pergi dekat, Nabi kata, sabran ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Tengok, sahabat-sahabat kena seksa. Nabi kata, sabarlah keluarga Yasir, kita jumpa di surga. Akbar. Itu keyakinan. Mana Nabi kita letak sahabat-sahabat, yakin. Dia mati tak apa, kita jumpa di surga. Seorang sahabat, Nabi kita tengah duduk dekat Kaabah. Nama dia Khabbab Ibn al-Arat. Tak tahan dia kena pukul kuat-kuat ni. Dia mari jumpa dia Rasulullah. Ala tastanstir lana. Doalah Rasulullah bila Allah Ta'ala beri pertolongan kepada kita. Nabi celik mata. Nabi bangun. Dia kata, ya Khabbab, orang dulu daripada kita,
kena gergaji atas kepala dia, kereh-kereh gaji. Sebelah dua, mereka tidak meninggalkan agama ini. Tengok Ashabul Ukhdud kena mana? Kena campak dalam api. Saharatu Fir'aun, Fir'aun nak potong tangan kaki. Tapi tidak disebut dalam ayat ni, potong atau tak potong. Yang pentingnya, peristiwa itu mereka tak tarik balik. Itu yang penting. Nabi kata orang dulu kena gergaji atas kepala, sabar mereka. Nabi kita bersumpah, wallahi, demi Allah, Allah Ta'ala akan sempurnakan perjalanan agama ini, akan sampai kepada orang yang boleh berjalan di antara Sana'a dengan Hadramaut, tidak akan takut pada siapa-siapa, kecuali kita takut serigala makan kambing. Itu je. Ini keyakinan yang kita kena beri. Maka kita didiklah para jemaah sekalian, anak-anak kita ni, kita didik dengan pendidikan Al-Quran. Kita baca sejarah-sejarah ulama apa ni, nabi-nabi yang terdahulu, kita sejarah orang-orang soleh terdahulu, kita beri keyakinan bahawa Islam ini akan menang, tidak hari ini, besok, tidak tahun ni, tahun depan, paling lambat turunnya Nabi Isa AS, kita akan kembali memerintah, insya-Allah. Jadi ini antara penyakit-penyakit keyakinan yang sangat dahsyat, yang melanggar kita ini, berbagai-bagai ideologi. Kita boleh tengok ideologi kapitalis habis, tak berjaya. Sosialis tak berjaya. Komunis tidak berjaya. Yang adanya iaitulah Islam. Orang tak panggil ideologi, dia panggil agama. Dinul Islam, ini yang berjaya. Selagi kita tidak yakin dengan agama kita, ketika itulah kita duduk dalam kelemahan yang ada ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kembalikan kita pada pelandasan yang benar. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih, wa minhum man qada nahbahu, wa minhum man yantazir, wa ma baddalu tablila. Di antara laki-laki orang yang beriman ini, sadaqu ma ahadullah, mereka telah benar janji dengan Allah, ia mati-mati. Wa minhum man qada nahbahu, ada yang sudah mati. Wa minhum man yantazir, ada yang menunggu untuk mati di jalan Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak akan tukar perjanjian itu. Kita insya-Allah kita berdoa kepada Allah SWT, nas'alullah ta'ala bi asma'ihil ula, bi asma'ihil husna wa sifatihil ula, an yamla' qulubana bil yaqin, innahu waliyyu zalika wal qadiru alaih. Allah Ta'ala yang mampu untuk mencurahkan dalam hati kita ni keyakinan, kekuatan jiwa kita untuk beramal dengan Islam, dan kita berbangga dengan agama kita ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak ada bagi hadiah malam ni. Petah ni mau baca sedikit tak ada nak carah ni panjang. Pasal banyak cerita. Banyak lagi cerita tak ada ayat tu.